Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul an rabbih tabaraka wa ta'ala, huqqat mahabbati 'alal mutahabbina fiyya wa huqqat mahabbati 'alal mutanasihin fiyya wa huqqat mahabbati 'alal mutazawirin fiyya wa huqqat mahabbati 'alal mutabadhilin fiyya wa hum 'ala manabira min nur yaghbituhumun nabiyyun was-siddiqun bimakanihim atau kama qala. Hadis sahih rawahu Ibnu Hibban. Seorang sahabat Nabi yang bernama Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul an rabbih tabaraka wa ta'ala. Sahabat ni nama dia Ubadah bin Samit. Dia kata, sami'tu, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, yang mana sebutan daripada Nabi itu an rabbih tabaraka wa ta'ala. Makna dia Nabi sebut tentang satu hadis kursi. Hadis kursi ni apa? Hadis kursi ni makna dia datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala lafaz dia mai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran makna dia mai daripada Allah, lafaz dia mai daripada Allah. Yang kita duk dengar qul huwallahu ahad, Nabi habaq kat kita. Macam itulah Allah Taala sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan bagi makna dia kat Nabi, Tuhan bagi lafaz dia tu. Qul huwallahu ahad. Muhammad, hang katakan bahawa Allah itu adalah satu. Yang tu Al-Quran. Kalau sebut tentang hadis qudsi ni apa? Hadis qudsi ni Allah Ta'ala habaq kepada Nabi Muhammad macam tu je. Dia kata, Muhammad, hang habaq kepada mereka ni sekian. Jadi cara hang nak habaq tu, hang olah ayat sendiri. Ada lebih kurang macam tu kalau nak bagi kita faham. Apa beza hadis qudsi dengan Quran? Quran kita baca dalam semayang. Manakala hadis qudsi kita tak baca dalam semayang. Hadis qudsi dia tidak perlu menggunakan bismillahirrahmanirrahim, sedangkan Quran kita baca bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah kalam Allah, iaitu Al-Quran. Manakala hadis qudsi makna dia mai daripada Allah, sedangkan kalam ataupun lafaz itu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ni antara dialog Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Nabi kata, Allah Ta'ala habaq dekat aku. Tuhan habaq apa? Tuhan kata, huqqat mahabbati 'alal mutahabbina fiyya. Tuhan kata cinta aku. Huqqat makna dia menjadi kewajipan kepada aku untuk memberikan cinta kepada orang-orang yang sedang bercinta. Pasal apa? Fiyya, kerana aku. Kita jatuh hati pada satu-satu orang, jatuh hati ni pasal apa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan bagi dia jadi cantik, Tuhan bagi dia perangai dia elok, Tuhan bagi dia segala-galanya, yang bila kita tengok dia, kita teringat kepada Allah. Bila kita tengok dia, kita berasa nak dekatkan diri kepada Allah. Dia duk peringat kita selalu. Kita dengan pasangan kita, dia duk ingat kita tentang semayang, dia duk ingat kita tentang baca Quran, dia duk ingat kita jangan buat benda-benda tak elok, dia duk pesan dekat kita suruh buat benda baik. Maknanya kita cinta kepada dia kerana dia menurut apa yang Allah Ta'ala pesan. Itulah yang disebut sebagai cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Nak macam tu. Dalam hubungan kita keluarga pun kita nak macam tu. Aku sayang kat bini aku pasal apa? Pasal bini aku duk turut apa yang Tuhan suruh. Pasal itu aku suka dekat dia. Aku sayang kat suami aku pasal apa? Pasal suami aku buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Suami aku boleh dengar nasihat. Benda yang Tuhan suruh dia boleh buat, dia boleh jalankan. Itulah makna
yang disebutkan oleh Nabi, Allah Ta'ala pi habaq dekat dia. Tuhan kata huqqat mahabbati, dia berhak mendapat kasih sayang, mendapat cinta daripada aku, alal mutahabbina fiyya, kepada orang yang sedang bercinta kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Itu makna dia. Kemudian Nabi kata wa huqqat mahabbati alal mutanasihina fiyya, dan dia berhak mendapatkan cinta aku ke atas dua orang yang saling menasihati kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok kawan ni tak betul, kita tengok kawan ni silap, kita tengok kawan ni ada buat salah, jadi tergerak di hati kita untuk kita nak tegur dia ni pasal apa? Pasal agama kata tak betul, pasal agama kata benda tu salah, pasal tu kita tegur dia. Kita habaq dekat dia, aku nak habaq kat hang ni bukan aku kata ni, Allah Ta'ala sebut, Nabi larang hang buat macam ni. Aku tegur hang pasal aku ni Islam sama dengan hang, aku tegur hang pasal hang ni adalah saudara yang seakidah dengan aku. Maknanya kita tegur dia bukan kerana kita, tetapi kerana ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua orang ni dia pula menerima dengan hati yang terbuka. Oh, dia kata terima kasih lah pasal tegur aku semua ni. Makna dia, daripada dua orang ni Nabi kata huqqat mahabbati, mereka berhak untuk mendapat cinta dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi kata lagi, Allah Ta'ala habaq dekat Nabi, wa huqqat mahabbati alal mutazawirina fiyah, dan orang yang berhak mendapat cintaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alal mutazawirina fiyya. Mutazawirin makna dia orang yang ziarah, orang yang selalu ziarah orang. Dia dengar kata kawan tu sakit, dia pergi ziarah. Kawan tu tak sakit pun dia pergi ziarah. Pasal apa? Pasal dia duk pegang ni, menghubung silaturahim ni, satu benda yang dituntut oleh agama. Dia bukan ada apa pun, dia nak lalu pergi ke balik pulau, sambil-sambil tu dia main kat Kampung Binjai ni, dia telefon kita, dia kata ada di rumah tau. Saja duk bawa kereta ni, bila nampak signboard Kampung Binjai ni, dia kata teringatlah, ya Allah, kita duk mengaji sekali, kita duk semayang sekali, duk pergi masjid sekali. Dia kata teringatlah, nak tengoklah macam mana, dengar kat telefon, sembang kat telefon, berasa tak puas. Bila nampak bertentang mata ni, bertemu empat mata ni, berasa seronok sikit. Tuan-tuan, perasaan tu main daripada siapa? Tuhan bagi. Tuhan bagi, tuan-tuan sekalian. Dia boleh pergi tempat lain, tapi dia nak lalu juga kot ni. Pasal apa? Pasal nak jumpa kita. Dan kita pun bukan ada apa-apa kepentingan pada dia pun. Dia main rumah kita pun, kita jamu roti pak sagi kat dia, bukan nak jamu kepala ikan kat pada. Cuma dia duk berasa, ya Allah, aku teringat kat hang. Tuan-tuan, ada kawan-kawan kita yang macam tu kan, dia hantar mesej, dia kata berasa rindu. Kita pun dengar-dengar macam tu, laki sama laki kot kan, kadang-kadang kita tak apa nak cerdik dia betul lah. Dia kata berasa rindu, kita pun balas balik, ya Allah, kalau hang berasa rindu, aku ni 10 kali rindu kat hang, bila nak boleh berjumpa ni? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala huqqat mahabbati. Nabi kata apa? Tuhan telah memberi jaminan. Tuhan kata mereka ini berhak mendapat kasih sayang dan cinta daripada aku. Kemudian kata Nabi SAW, wa huqqat mahabbati 'alal mutabadzilina fiyya, dan orang yang berhak mendapat kasih sayang dan cinta aku, 'alal mutabadzilina fiyya, iaitulah dua orang yang suka membelanjakan di antara satu sama lain. Dia suka tolong. Dia tolong kawan ni, lepas tu kawan ni pula duk teringat, bila adalah kelebihan dekat dia sikit, bila adalah nikmat dekat dia sikit, dia pergi tolong balik kawan hak tolong dia tu. Maknanya dua-dua ni tolong antara satu sama lain. Maka mereka berhak mendapat yang dikatakan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, bukan takat tu saja, bukan takat dapat kasih sayang Tuhan, apa yang lagi mereka dapat? Tuhan berjanji kepada Nabi SAW. Tuhan kata wahum ala manabira min nur. Depa nanti Tuhan akan kumpulkan dua orang yang berkasih kerana Allah, dua orang yang suka nasihat kerana Allah, dua orang yang suka ziarah kerana Allah, dua orang yang suka tolong menolong kerana Allah. Tuhan akan ambil depa ni.
Tuhan akan ambil mereka ni, kemudian Tuhan akan bagi satu member kepada mereka seorang satu. Satu member ni makna apa? Satu tempat yang tinggi. Member memang tinggi lah. Kan kita tengok member masjid pun tinggi, tuan sekalian. Maknanya tempat yang tinggi. Dan member itu pula minur. Member itu pula daripada cahaya yang Tuhan buat bagi dekat mereka. Tuan-tuan, bukan mudah. Bukan semua orang dapat keistimewaan ni. Siapa yang dapat keistimewaan ni? Kalau orang yang betul-betul buat apa yang Nabi sebut kepada kita tadi ni. Maknanya di akhirat nanti akan ada member-member yang diperbuat daripada cahaya. Semua orang pakat tertanya-tanya, siapa orang yang berhak untuk nak duduk atas member ni? Siapa orang yang betul untuk nak duduk atas member ni? Tiba-tiba naik orang yang berkasih dan bercinta kerana Allah. Naik orang yang sedang ziarah, orang yang ziarah antara satu sama lain kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Depa ni akan duduk atas itu. Tuan-tuan, tak semua orang dapat. Nabi habaq pula, yaghbituhumun nabiyyun was-siddiqun bimakanihim. Nabi habaq pula, Nabi kata ni para nabi ni. Para nabi ni ramai, tuan-tuan sekalian, ramai. Antara yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, dia kata banyak ulama kata nabi ni lebih kurang berapa ratus ribu, ramai nabi ni. Yang menjadi rasul tu 313 orang jadi rasul. Yang wajib kita ketahui ada berapa orang? 25 rasul. Nampak tak sekalian? Makna dia ramai. Quran kata nahnu naqussuhum, ada yang kami cerita tentang kisah Nabi dan ada yang kami tak cerita. Maknanya yang ratus ribu tu mungkin lebih, tuan-tuan sekalian. Pasal hak yang tahu tu banyak tu, hak tak tahu lagi ramai lah. Yang kena bunuh dengan Bani Israel pun ramai, yang kata nabi-nabi ni. Dan para nabi ni mereka istimewa di sisi Allah. Tapi Nabi kata apa? Yaghbituhumun nabiyyun was-siddiqun. Bila para nabi ni depa tengok member-member yang diperbuat daripada cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, depa mai berasa cemburu. Berasa cemburu ni bukan berasa hasad dengki tu dak. Depa duk berasa awaklah kami tak boleh macam tu ni. Walaupun depa dapat nikmat lebih pada tu lagi. Depa nak juga yang kata nur, yang kata member daripada cahaya Allah. Depa nak yang tu. Tapi Tuhan tak bagi dekat mereka. Tuhan bagi kat siapa? Kepada orang yang kita sebutkan tadi ni. Ma bainahum, di antara dua golongan tadi ni, yang berkasih, bercinta kerana Allah, yang berziarah sesama kerana Allah Ta'ala, dan juga yang kita sebut tadi ni. Nabi kata yaghbituhumun nabiyyun was-siddiqun bimakanihim. Dan orang-orang yang siddiqun, orang-orang yang benar, orang-orang yang diberi pilihan oleh Allah Ta'ala dengan pilihan yang terbaik. Siapa dia? Siddiqun. Kita duk baca dalam semayang kan, Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kan kita duk baca doa tu kan, nak bagi Tuhan bagi kat kita nikmat yang Tuhan bagi kepada para nabi, kepada para rasul, kepada para siddiqin. Kan nikmat-nikmat macam ni Tuhan bagi dah nikmat kat depa, tapi mai dengan kasih sayang, mai dengan perasaan cinta ni Tuhan bagi hanya kepada orang-orang yang tertentu. Depa ni pun duk berasa macam awaklah kami tak dapat. Depa berasa macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain, riwayat daripada Imam Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huqqat mahabbati lil mutawassilina fiyah, dan diberikan juga hak kasih dan cinta aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan bagi kepada siapa? Kepada al mutawassilina fiyah, iaitulah orang yang sambung silaturahim dengan adik-beradik. Silaturahim makna dia adik-beradik. Kalau kita ni sama-sama kita ni nama dia ukhuwah, hubungan. Tapi kalau silaturahim, rahim ni makna apa? Mai daripada rahim yang satu, mai daripada darah daging. Makna dia ada hubungan darah tu dengan kita. Boleh faham? Tuan-tuan jangan duduk apa nama silap beza ni. Silaturahim tu adik-beradik kita, abang kita, kak kita, sepupu sepapan kita. Tu mai daripada rahim satu. Kalau ukhuwah, yang tu kawan-kawan. Kalau kawan-kawan kita kata hang mai mana ni? Saja aku nak mai sambung silaturahim dengan hang. Kalau nak sambung mau duk jadi bisan, yang tu baru betul.
Boleh faham tuan sekalian? Kalau takat jumpa lagu tu, yang tu bukan silaturahim lagi. Baik, yang ni Nabi sebut macam ni. Pasal apa Nabi habaq macam ni? Pasal apa Allah Ta'ala memberikan hak kasih sayang dan cinta dia kepada mereka? Pasal kita dengan adik-beradik pun kita tak ngam. Kita dengan adik-beradik pun kita putih saudara. Disebabkan kerana harta, disebabkan kerana satu-satu benda. Sampai ada pula kita kata, hang aku putih saudara hang, mulai hari ni aku putih saudara hang. Jangan tuan-tuan sekalian, jangan. Pasal apa? Pasal kita nak jaga hubungan ni, kerana di sisi Allah Ta'ala hubungan silaturahim adalah hubungan yang kuat. Boleh nak? Kepada adik-beradik kita mau hubung dengan mereka balik, bagi sambung balik, bagi elok-elok. Dalam riwayat yang lain juga, riwayat daripada Imam At-Tabrani, kata Nabi SAW, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyah. Dan kata Nabi SAW, Tuhan habang dekat dia, Tuhan kata menjadi kewajipan kepada aku untuk aku nak bagi cinta kepada dua golongan ni. Siapa dia? Al-mutajalisina fiyah, orang yang boleh duduk sekali kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, duduk dalam majlis ilmu kerana Allah Ta'ala, duduk berkawan. Dia duduk makan sorang-sorang, tengok-tengok kita, dia gamit, kita pun pergi duduk dengan dia. Duduk tu bukan kita nak apa-apa kesempatan, apa-apa kelebihan daripada dia. Cuma saja bila duduk dengan dia ni, duduk berasa dia duduk nasihat kita, kita duduk dengan dia, kita duduk berasa ni, duduk ingat kepada Allah, kita berkawan dengan dia, duduk berasa lagi dekat diri kita kepada Allah. Duduk dengan dia, bukan duduk suruh dia belanja kita makan. Kan? Ni ada juga orang nekan-nekan ni, tengok-tengok, oh cantik Tok Haji tu ada, dia pergi buat lagu duduk berjalan depan Tok Haji tu. Saja dia buat tak nampak Tok Haji tu. Kan? Dia nampak dah. Tok Haji pun tengok, main mana ni? Allahu Akbar, jumpa tani ke? Langkah kanan saya, dia buhawai dah. Kepala ikan boleh kat dia. Baik, tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian kata Nabi SAW lagi dalam riwayat yang lain, Nabi kata apa? Wa qad huqqat mahabbati lilladzina yatasaddaquna min ajli. Ni dua orang yang duk berkawan daripada kecil sampai ke besar. Mungkin daripada kecil dia panakai ke apa ke, lepas tu pakat-pakat peti dah dua orang ni. Hak dua orang ni saling mengingati antara satu sama lain. Tuan-tuan, kita nak main mengaji malam ni, kita main duduk masjid malam ni, kawan kita duk pesan, dia tag kat kita satu WhatsApp main, Assalamualaikum, malam ni lepas maghrib ada kuliah, jom kita pergi sama-sama. Kawan tu pun sambut, Allahu Akbar, nasib baik hang pesan kat aku, kalau tidak aku pai Kuala Kangsang lah, dia kan. Dengar-dengar macam tu, dia pun main. Tuan-tuan, dua orang ni walaupun dia main, dia tak mengaji sahabat kita, kan? Dia main, dia duduk, dia nak tangga lagu tu ke apa, sekurang-kurangnya kita dah pesan sebab dia kawan kita. Kita habaq benda baik kepada dia, dia sambut benda baik. Dua golongan ni akan mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, kita nak baca satu lagi hadis, nampak macam panjang sangat, kan? Jadi insya-Allah kita akan sambung pada bulan depan hadis tu. Mudah-mudahan mukadimah itu memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Yang mana ada kitab, kita buka kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis. Muhimmah fi Ilmil Hadis. Kita duduk dalam muka surat 13. Muka surat 13. Siapa yang ada kitab apa? Kitab Rumi ada tak? Ha? Ada, ha? Kitab Rumi tak ada? Kitab Jawi kat saya muka surat 13. Kitab Rumi saya tak tahu muka surat berapa. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Muka surat 13, tuan-tuan boleh tengok pada baris yang duduk di tengah-tengah tu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tang tu kan? Bawah lagi, tang mana tu? 3 daripada bawah. Dan apabila, okey baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Baik. Dan apabila keluar perempuan itu dengan izin suaminya. Kan? Yang ni nak cerita apa? Tentang hubungan suami isteri ni. Kan? Suami dia ada kuasa veto. Suami dia ada kuasa mutlak yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Kan? Antara dia apa tuan-tuan sekalian? Isteri itu dia kena tunduk kepada suami. Apa-apa cerita pun suami.
Bila kita dengar macam tu, tak apa nak puas hati dengan ustaz. Pasal apa suami ni semua dapat kuasa macam tu? Pasal suami nak kena jawab depan Tuhan semua benda. Terpegang tu ya. Suami nak kena jawab depan Tuhan. Allah Ta'ala bagi kepada suami ni kekuatan, bagi kepada suami ni kuasa yang mutlak. Pasal dialah akan menjadi wali, dia akanlah menjadi orang yang protect ataupun orang yang akan menjawab segala persoalan-persoalan dalam keluarga tu. Nombor satu yang dia nanti nak kena jawab, kalau Allah Ta'ala nak tanya tuan-tuan sekalian, yang pertama tanya tentang isteri. Macam mana cara hang cari isteri hang? Nak kena jawab juga kita. Isteri pula takkan dia nak jawab pula. Tuhan tak tanya dia, hang cari suami hang macam mana? Tak, bukan saya cari, dia yang meminang saya. Pasal itulah isteri ni dia dipinang oleh seorang suami. Kita nak kena jawab. Lepas tu pula apa yang kita buat pada isteri kita? Bila kita dah dapat dia, adakah kita melaksanakan dan kita menunaikan amanah yang Tuhan bagi kat kita? Kita nak kena jawab. Bini pula kata kat kita, bini kata memang saya nak buat segala apa yang Tuhan suruh, tapi dia ni duk halang saya, sehinggakan saya ni tak boleh. Bila saya nak semayang dia sepak saya, bila saya nak mengaji dia terajang saya. Tuan-tuan nampak tak? Semua benda tu duk atas panggu kita. Dia bukan kira seronok nak menikah ya. Kan? Sebab tu Tuhan bagi kat kita kuasa. Nah, ambil hang kuasa. Antara dia kuasa talak Tuhan bagi kat kita. Kan? Sebab suami dia ada pertimbangan. Tapi ramai di kalangan kita yang guna kuasa tu dengan keadaan menggunakan hawa nafsu dia. Salah sikit cerai, salah sikit cerai. Nasib baik cerai tu ada 3. Buat cerai tu kadang ada 10 dia bagi. Tuan sekalian, sebab dia tak fikir apa benda yang akan dituntut tu. Dan benda ni saya pernah cerita kepada tuan-tuan dulu, kalau tak silap saya lah. Bagi satu orang suami, ketika mana dia nak menceraikan isteri dia, dia nak kena faham, bila isteri diceraikan, isteri itu pula pergi buat tuntutan di mahkamah syariah, banyak benda yang isteri itu boleh menuntut ke atas dia. Dan menyebabkan dia fikir, ya Allah, kalau aku tahu kata teruk macam ni, aku tak cerai dia ni. Banyak benda. Tuntutan hadanah dia, tuntutan iddah ataupun muta'ah dia, lepas tu tuntutan macam-macam, harta sepencarian dia. Dia jadi rumit benda ni. Tuan-tuan, ramai orang macam tu. Nak cerita pun masa kita pendek sangat. Kan? Waktu saya jadi imam di masjid daerah tu, ada 2-3 kes yang dia pergi mahkamah, dia silap macam mana main ke masjid daerah, duk main cerita kat kita. Kita pula kenal. Kan? Dia dua abang kata ni isteri saya dah cerai isteri saya apa semua lah, dia tuntut macam-macam main kat saya. Sampai saya ni tinggal 900 ya ustaz daripada gaji dia berapa tu. 900 tu pun nak kena bagi juga kepada anak-anak hadanah penjagaan anak-anak yang duk ada dekat bini dia tu. Kira balik main 900 tu tinggal 400 ya kat saya ustaz. Kata kerja apa? Saya kerja nelayan. Ustaz, kalau saya tahu nak jadi macam ni saya tak cerai. Tuan-tuan nampak tak? Nampak macam mana benda dah lepas lah. Ingat bagi panjang, dia bukan boleh main macam tu ya. Nombor 2, selalunya yang kita selalu tersalah, orang lelaki ni dia suka taklid. Dia duk ingat kuasa tu hebat sangat. Taklid ni apa? Taklid ni dia menyangkut, kalau hang keluar daripada rumah ni jatuh talak satu, kalau hampi juga jatuh talak satu. Duk taklid, dia ingatkan hebat sangat ke taklid tu. Bini dia pula bila dengar macam tu, bini pun langgar. Dia kata awak aku tak berani keluar. Dia kata nak taklid, dia keluar tuan sekalian. Bila keluar jahanam. Dia main pejabat agama duk hunggak pintu pula. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuan sekalian, kuasa orang lelaki itu besar. Baik, dan dia kata apa di sini? Dia kata dan apabila keluarnya perempuan itu dengan izin suaminya. Bila perempuan tu nak keluar rumah, dia minta izin kepada suaminya. Maka sayugianya dengan memakai pakaian yang buruk-buruk. Pakaian yang buruk-buruk maksud dia apa sini? Pakaian yang tidak menjolok mata. Itu maksud dia macam tu. Jangan duk pakai baju merah menyala sampai orang tengok daripada jauh, sakit habis mata orang. Lepas tu pakaian pula jangan pakaian yang ketat-ketat. Orang perempuan jaga elok-elok. Ada pula jenis suami yang suka bini dia pakai ketat, ada. Dia keluar pakai bagus dah, pakai longgak-longgak apa semua, tengok-tengok dia tak nak pergi tengok orang mati ke? Apa pasal? Dah pakai bagi nampak muda sikit, nampak macam orang tua. Ada jenis macam tu. Lepas tu pula hak jenis suami ni dia suka ni kalau orang duk puji bini dia tu, dia berasa kembang serupa dengan burung gagak. Dia kata haji pun nampak muda lah nak. Dia kata kena menikah baru. Hak baru ni haji
Saya tengok dia nyari-nyari, saya ingat kanak darah, pandai aja cari. Kawan pun duk pintai misai. Oi, kemas. Dia seronok jenis macam tu. Dia tak tahu bala Tuhan duk turun main kat dia tu. Dia tak tahu. Boleh faham tuan sekalian? Jaga elok benda-benda macam ni. Jadi, isteri kita sebelum nak bagi dia keluar, mudah usah cara pakaian dia dulu. Kan cara pakaian apa semua, kalau kita pakai elok, kita pun tengok, kita puas hati. Okey, hang keluar. Kan macam tu. Dan jangan berhias-hias dengan memakai pakaian yang baik-baik. Makna dia pakaian yang melampau lah. Jangan duk berhias-hias pakai melampau sangat. Dan jangan memakai bau-bauan. Boleh pakai, tetapi bau-bauan yang melampau-lampau. Dia tak sampai lagi, bau dia nanti sudah sampai lah. Oh, kata ni bau ni bukan bau biasa-biasa ni. Ni bau bombshell punya. Bombshell ke apa orang panggil, kan? Bau ni sudah sampai. Maknanya sekejap makcik tu nanti sampai. Kan, tak mau macam tu. Dan sayugianya berjalan ia pada tempat yang sunyi. Sunyi ni makna apa? Tempat yang orang tak ramai berhimpun. Bukan kata sunyi sepi berjalan dalam lorong gelap apa semua, bahaya balik dekat dia. Maknanya tempat orang ramai yang berdesak-desak ni jangan kita duk pi. Macam mana di pasar malam yang orang ni terlampau crowded, tuan-tuan sekalian. Sebab bila berjalan ni dia akan belaga masing-masing apa semua. Dalam ramai-ramai tu kita tak tahu ada golongan-golongan yang menjadi AJK, tugas-tugas khas ni dia ada. Kan? Dia jenis jalan ni kira tangan ni dia suka duk lepas ke tu. Bini kita pula duk lalu lupup kata terkena bini kita ke apa ke. Tuan sekalian, dia pun jalan buat tak reti ya. Jaga elok-elok. Dia dapat kepuasan dengan cara macam tu. Yang kata gangguan seksual ni macam-macam tuan-tuan sekalian. Kan? Kadang-kadang dia tengok kita dia duk angkat kening dia, ada jenis macam tu. Kalau tuan-tuan macam kita kerajaan Pulau Pinang ni, sebelum nak buka komputer tu nanti dia akan tulis dekat situ macam mana cara yang kata gangguan seksual. Antara dia dengan bahasa-bahasa ataupun kata-kata yang membawa kepada seksual. Itu juga gangguan seksual. Kita boleh report kepada Biro Pengaduan Awam. Amboi, dia kata pagi ni makcik, hei berasa. Dia buat lagu tu ya. Kawan ni boleh pergi report. Jangan makcik tu pula duk pergi layan pula. Dia kata berasa apa kata? Awak ingat hang seorang berasa. Aku berasa hang tak fikir. Mampu. Tuan-tuan ada je dia macam tu. Kan? Baik. Jadi hak orang buat ni jaga elok. Tempat yang crowded, tempat yang ketat-ketat, kita tak payah pergi. Okey, carilah tempat yang mudah. Dan jangan ia berjalan pada tengah pekan. Maksud dia tempat-tempat ni lah, tempat-tempat yang tumpuan apa semua ni. Kadang-kadang mereka ni pergi cari juga tempat-tempat macam tu. Pasal apa? Pasal suami tak pergi. Kan? Kita nak kata orang perempuan sepenuhnya pun tak boleh. Kan? Dia kata memang kami nak pergi cari barang dan barang pun ada tentu. Tapi oleh kerana ustaz duk pergi baca kitab macam tu, kami tak boleh pergi. Bila kami tak boleh pergi, kami nak cari barang tak mana? Nak suruh suami yang suruh kami pergi. Kita nak kata apa tuan sekalian? Balik kita duk pesan kat dia, hang dengar dah ustaz kata apa tadi? Hang jangan duk pergi dah tempat-tempat pelik-pelik tu. Dia kata bukan saya tak mau pergi, saya suruh abang pergi, abang tak mau. Pergi apa nama market ke apa. Kita duk suruh bini kita ya. Kita ni kira bawa dia pergi sampai ke market, lepas tu duduk dalam kereta, duk main telefon dia. Bini kita duk keluar pergi beli ikan lah, pergi apa-apa semua. Bila keluar pergi beli ikan, tiap-tiap hari kira nak beli ikan ya. Pasal apa? Pasal rupanya dah jatuh cinta dengan penjual ikan tu. Dengan kita dia tak dapat macam tu. Dengan kita tak belai dia. Dengan kita tak bagi manja dan kasih sayang pada dia. Tiba-tiba kawan ikan tu pergi bagi. Dengan kita panggil hang aku ya. Dia tanya kita, abang nampak cantik tak? Boleh lah tu. Hang nak taram mana tu? Kita duk boh lagu tu. Sepatutnya hak tak cantik pun kita kata, amboi awak cantik kan ni. Padahal tak cantik pun. Bila dia pi ke market tuan-tuan sekalian, dia masuk market tu, hak jual ikan, hak orang jual ikan, dia nak jual ikan, dia nak bagi melarihkan jual ikan dia. Yang kita orang duk panggil makcik, kita orang duk panggil mak long, tiba-tiba kawan jual ikan pergi panggil kat kita Kak Long. Kita tak berasa ke? Oi, hang panggil kat aku Kak Long ni, padahal aku ni mak long. Duk esok kira nak beli lagi lah ikan. Sampai kita pun penuh peti air dah. Contoh macam tu lah. Boleh faham tuan sekalian? Tu, jangan duk salah orang perempuannya. Jadi malam ni orang perempuan dia sokong saya balik. Tadi nampak macam tak apa sokong. Dan juga pada hadapan orang-orang yang banyak, orang-orang hak ramai. Bila tengok ramai, dia kira nak pergi. Dia kata, abang juga pergi tang tu. Allah kata tempat lain banyak lagi. Makan sama je, yang dia pergi timpa tang tu buat apa? Bagi ramai-ramai ni. Dia jenis suka jenis ramai ni.
serta memeliharakan pula daripada didengar oleh lelaki yang helat akan suaranya. Maknanya ada lelaki-lelaki helat ni apa, hak jenis-jenis yang orang kata apa, jenis dia fikir ni tak macam kita ni. Jenis kalau bahasa orang putih ni dia kata apa, dia kata sek maniak dia kata ni. Oh, jenis ni ada tuan sekalian, kan? Dia satu kerja dengan kita, lepas tu kita ni nak bincang dengan dia, kita peganglah pen, perempuan ni pegang pen nak tulis apa semua, dia tengok perempuan tu pegang pen, dia dah fikir benda lain lah. Ada jenis-jenis macam ni, jenis-jenis yang tak boleh nak kawal perasaan ni ada. Oh, tuan-tuan jaga elok jenis lagu ni. Takut macam tu. Agama ni dia habaq awal, agama ni jaga awal. Dan memeliharakan pula daripada dikenai oleh orang-orang akan rupanya. Maknanya tuan-tuan sekalian, bukanlah kata nak tunjuk sangat muka dia tu, cuma kalau boleh tak payah expose sangat muka dia tu. Dan jangan ia hiraukan sekali-kali kepada lelaki yang lain daripada sahabat suaminya pada menuntut satu hajat. Maknanya kalau ada orang nak mai apa-apa, nak mai minta tolong dekat dia ke apa semua ni, dia kena habaq kat suami dia dulu. Ni abang, ni kawan ni nak minta tolong, ataupun abang minta tolong kat suami saya lah, tak apa nak cantik sangat minta tolong kat saya ni. Begitulah isteri yang disebut dalam kitab kita. Dan setengah daripada adab yang lazim atas isterinya itu, bahawa jangan ia membanyakkan pergi datang kepada rumah-rumah orang sekampung. Ada juga hak kaki-kaki suka duk pergi rumah orang ni, dia tak boleh duk diam. Rumah mana yang aku tak pergi, dia duk ingat tiap-tiap hari-hari raya ke. Lagi dia pergi rumah maklong ni, dia bukan pergi apa pun, dia pergi duk komen maklong ni, dia kata apa masak apa sedap ngat bau ni, kata ni. Masuk-masuk pergi buka tudung saji, kawan tu lagu duk kutir ikan makan. Kita pun pelik dia ni. Dia jadi nak abang kaki ranjau apa dia kan? Dia jenis begitu. Dia jenis biasa lagu tu. Orang tutup pintu depan, dia masuk ke pintu belakang. Kan? Dia jadi macam tu. Selalunya di kampung-kampung kita ni, adik-beradik contoh dia macam sepupu sepapat apa semua, dia rapat macam tu. Tapi nak kena faham jugalah, sepupu sepapat pun kalaulah dalam tu ada sepupu perempuan, kita pula lelaki, ataupun kita ni perempuan ada sepupu lelaki, benda-benda tu kita nak kena jaga. Walaupun sepupu, walaupun bukan orang lain, dia kata Allah bukan orang lain, sepupu hang lah. Kan? Saya pernah cerita kat tuan-tuan dulu, ada satu budak perempuan mengaji agama ni. Kan? Dia dulu ialah dengan adik-beradik duk main kat kampung dia, dengan sepupu apa semua duk main kat kampung ni. Lepas tu pilah mengaji di sekolah. Bila pergi mengaji di sekolah, tuan-tuan sekalian, ustaz apa semua, ustazah apa duk habaq kata ni kena jaga elok aurat lah apa semua duk habaq. Jadi dia pun balik rumah lagu tu lah, dia jaga tak buka kelumbung lah apa semua ni. Tiba-tiba sepupu dia main, sepupu dia lelaki. Bila main dia tengok Allah, dia ni main, dia pula duk ada di dapur tu, dia lari kelang kabut pergi ambil kain ni tutup kepala ni. Sepupu dia masuk, bersebab makcik yang dia lari dengan saya bersebab. Tuan-tuan tahu mak dia kata apa? Tahu pelik sungguh dia ni, sejak pergi mengaji ni aku pun pelik dengan adik-beradik lari bersebab lah. Mak dia pula pibuh lagu tu. Tak apalah, kawan ni pun dah balik rumah, dia pun turun-turun main. Mak dia tanya pula, awak yang lari daripada dia tu? Dah kata ni aurat cik nak kena jaga apa. Allah gatai, mak dia pibuh gatai kat dia. Tuan-tuan nampak tak? Oh, kecil hati yang kata kawan ni pergi sekolah. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok anak kita mengaji agama di sekolah bagus kan, dia mangkit awal, semayang tahajud dan sebagainya, dia boleh khatam Quran di sekolah apa semua. Bila dia balik rumah, suasana dia dapat di sekolah tu dia tak dapat macam mana di rumah. Sebab tu dia akan jadi molek apa semua tu. Di sana ada rotan ustaz duk pegang, suruh tibai kalau tak semayang apa semua. Bila mai di rumah ni, mak kita, ayah kita buat alih-balih, hang nak semayang pun tak apa, tak semayang tak apa, ikut hang lah. Kita duk buat ayat apa tuan? Hang mengaji agama, hang tahulah macam mana. Kita duk buat ayat tu, sedangkan kita tak tekankan benda tu macam mana dia dapat di sekolah. Sebab tu dia akan jadi lebih liang. Pasal di sana tu dia dah nak liang dah, tapi oleh kerana ada kawalan, bila duduk di rumah tak ada kawalan, dia akan jadi lebih liang daripada hak ada di sekolah tu. Tuan-tuan, yang tu nak kena dapat. Baik, dan jangan membanyakkan berkata-kata dengan orang yang sekampung, tak bagi duk cakap sampai ada waktu dia. Waktu petang mau duk sembang kawan ni, kadang-kadang benda hak sembang tu duk kata kat orang kan. Tuan, kadang-kadang ni hak jenis-jenis macam ni depa dapat maklumat lagi awal daripada internet tu. Internet tak masuk apa-apa dia dapat dah. Sampai pun mak anak dia pun kata, mak tahu mana apa ni, mak duk sembang dengan makcik hang tu, makcik tahu mana. Pakat tahu rupanya lagi awal depa internet, orang kata apa, mesyuarat tingkap ni lagi kuat daripada internet kita pakai ni.
Oh, hebat ni. Dan jangan ia masuk ke rumah sekampungnya melain kerana suatu hajat yang tiada dapat tidak. Jangan duk masuk rumah orang tak tahu hala. Dan apabila meminta izin akan dia oleh seorang daripada sahabat suaminya masuk ke rumah padahal suaminya tiada hadir, maka jangan sekali-kali ia memberi izin akan dia, kerana memeliharakan ia akan cemburu oleh suaminya itu. Jaga tuan-tuan, suami kena jaga. Kena abang elok. Suami pun kena ada perasaan cemburu. Cemburu macam mana? Bila dia tengok isteri dia, orang pakat duk tengok, dia pun kena ada perasaan cemburu lah. Orang tengok bini dia kena ada perasaan macam tu kan. Awak yang duk tengok hang pasal apa? Allah, tak ada apa ya bang, tak ada tengok apa jadi yang tu ada masalah kan. Kita kena ada sifat tu. Nabi SAW pun Nabi habang, Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala amat cemburu kepada orang-orang yang buat dosa kepada Tuhan. Tuhan nak orang buat benda baik je dekat dia, Tuhan nak orang buat amal soleh je. Tiba-tiba ada orang yang buat benda tak elok, Tuhan cemburu, Tuhan tak suka. Macam tu juga seorang suami. Kita ada anak-anak perempuan, tuan-tuan sekalian, anak perempuan kita orang tengok aurat dia, anak perempuan kita orang tengok pakaian dia, anak perempuan kita orang tengok tubuh badan dia. Pak ni kena ada perasaan cemburu, pak nak kena kawal benda macam tu. Hari ni dak, ikutlah. Hang tak mau pakai kelumbung pun ikut hang lah, hang nak pakai ketat macam mana ikut hang lah. Bila tak ada perasaan cemburu yang macam tu, takut di hadapan Allah kitalah yang akan didakwa. Kan ada empat golongan yang akan mendakwa kita, tuan-tuan sekalian. Nombor satu, mak kita kepada seorang anak. Kita sebagai anak, mak kita buat salah, kita kena tegur mak kita, tapi dengan cara elok lah. Lepas tu golongan yang kedua sebenarnya isteri kita kepada seorang suami. Kalau isteri buat salah, suami tak tegur, maka suami akan didakwa. Lepas tu siapa lagi tuan-tuan sekalian? Iaitulah kita kepada adik kita. Adik kita perempuan, dia buat salah, kita tak tegur dia. Boleh faham tuan sekalian? Itu cerita yang macam tu. Jadi golongan-golongan ni akan diheret di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi, hendaklah memadai ia dengan barang yang memberi rezeki akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang perempuan dapat orang perempuan yang boleh berpada-pada dengan apa yang suami dia bawa balik ke apakah, dia berasa puas hati. Cukuplah bang, rezeki kita tekan hari ni je, cukup. Jangan duk tarik muka ke apakah. Tu. Dan jangan ia menuntut akan suaminya itu sesuatu yang lebih daripada yang didatangkan oleh suaminya itu. Jangan duk minta lebih. Banyak ni ya, gaji abang ni rasa macam gaji orang sebelah, tapi orang sebelah duk boleh beli sofa baru, duk boleh beli kereta baru, pasal apa kita tak boleh beli kan? Isteri kita kadang-kadang duk tanya benda-benda macam tu, sedangkan kita ada pertimbangan kita nak simpan, kita nak bayar duit rumah sewa, kita nak buat apa kan. Jadi benda yang macam tu tuan-tuan sekalian. Hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi kata kebanyakan orang yang rosak adalah disebabkan kerana karib dia ataupun kerana ahli keluarga dia. Jadi macam tu orang yang rosak. Hadis tu hadis riwayat hadis 40 hadis kitab Abu Ali An-Nadwi. Hadis tu ada sebut kan. Kadang-kadang siapa orang yang salah laku rasuah lah, orang yang duk ambil macam-macam dia buat tu. Depa tu sebenarnya bukan kehendak depa sangat, tetapi kehendak keluarga. Saya pernah bagi contoh kepada tuan-tuan, satu ayah yang dia bawa anak dia pergi hantar pergi sekolah kan. Lepas tu petang dia pergi ambil anak dia balik main, naik motor. Anak dia pun duk merengek, duk kabang kata ayah, dia kata awak ayah tak beli kereta. Kita duk fikir aku duit pun tak apa nak cukup. Kalau aku beli kereta pakai puasa lah aku ni. Haduk ada ni pun boleh beli makan untuk sikit-sikit. Sebab anak kita duk tengok kawan-kawan dia yang ayah dia hantar pergi dengan kereta kan. Jadi tak kena panas apa semua. Dia pun duk runtun kita. Bila runtun kita tuan-tuan sekalian, kita duk fikir pasal anak ni, anak duk abang sakit kepala, balik duk teriak sakit kepala, panas apa semua ni. Kita duk buat kerja betul dah. Tiba-tiba ada pula waktu tu jarum minum abang tu dia lah hang. Aku ajak hang ikut aku, hang tak mau. Dia mula nak cari pasal dah tu. Buat kerja apa ni? Tu kerja yang salah lah. Dia buat kerja salah bukan pasal dia, tetapi pasal nak bagi puas hati ahli keluarga dia. Tuan-tuan, kebanyakan dia jadi macam tu. Dia nak bagi isteri dia seronok, dia nak bagi anak-anak dia seronok, dia nak bagi mereka hidup bahagia. Betul, mereka hidup bahagia, tetapi dengan cara yang salah. Sebab tu Nabi pesan dekat kita, Nabi kata kita boleh dicelakakan daripada ahli keluarga kita. Dan dia kata, dan lagi sayugianya mendahulukan ia akan hak suaminya daripada hak dirinya dan daripada hak segala kerabatnya.
kan, dia maknanya apa yang suami dia perlukan dia kena dahulukan, apa yang qarabah suami dia nak dia kena bagi, kan. Jangan didahulukan keluarga dia, tapi dia kena ada timbal balik, tuan-tuan sekalian. Dia nak timbal balik macam tu aja. Kalau kita dengan pak mentua kita, dengan mak mentua kita, kita bagus, isteri kita dengan pak kita, dengan mak kita, dia pun bagus, ha? Dia macam tu. Kita pula duk berasa liat nak balik rumah pak mentua, nak balik rumah mak mentua, sama juga macam bini kita pun. Tu yang duk bergaduh bila main hari raya tu. Dia kata tahun lepas buka rumah abang, Allah hang mengkira sangat, hang tak dengar Ustaz Luqman juga dia petik nama malam tu. Hang tak dengar Ustaz Luqman kata apa? Dia kata hang nak kena dengar ni cakap aku, lepas tu ahli kerabat aku ni hang nak kena dahulukan. Betul ya bang, tapi saya pun manusia, saya pun ada mak, saya pun ada ayah, abang pun nak kena lah buat macam tu juga kat saya. Tak boleh aku kuasa veto. Dia duk pegang macam tu aja. Tentang sampai bila masalah ni nak selesai? Walaupun hang berkerai, walaupun hang bertegang, tapi hang puas hati dah kepada bini hang tu, tak puas hati. Kita balik rumah dengan pak mentua tak apa nak sembang, dengan mak mentua tak apa nak sembang, balik rumah duk tarik muka, lepas tu masuk sembang sikit pergi duduk dalam bilik. Lagu tu lah kita ni tak apa nak ngam. Bini kita pun dia buat perangai yang sama juga, pasal dia nak kena balik, nak kena buat kerja. Balik rumah mak lagu duk tegur, dia kata lapak ni, bini kita pergi masak, lepas tu habis masak tengok apa ni masak tak apa sedap, bini kita juga duk makan hati dengan kita. Dia duk abang kat kita pula, abang tahu dah mak kata apa kat saya, mak kata apa, dia kata apalah masak macam ni kita tak sedap langsung, padan muka, kita pula pergi botai atas kepala dia pula. Boleh faham tuan-tuan? Angguk ya, tapi buat apa tu ya, dia duk buat kemai aku tu lah. Dia kata kuasa veto bagi sudah dengan apa nama ni baru tahu. Boleh faham? Sebab tu dalam Quran dia kata apa? Irhamu, Quran kata at-tayyibuna lit-tayyibat. At-tayyibuna lit-tayyibat. Orang yang bagus ni dia akan mendapat pasangan hak bagus. Kalau pasangan tu menghormati mak dan ayah dia. Bini kita pun faham Allah yang kata suami dia kata dengan ayah ni. Sagi tanya ayah apa khabar? Bini kita tengok kita rapat dengan pak mentua dia ataupun ayah kita ni pun, bini kita pun merasa syok lah. Dia akan buat lebih daripada tu lagi apa yang kita buat tu. Setuju tak? Aku tak apa setuju ni. Kan? Ni kira dengan pak mentua duk bertujai selalu kan? Balik rumah pak mentua kata hujan lah sana. Mana hujan? Lagu tu pula pak mentua tu. Kira duk bergaduh ya. Tu yang jadi apa tuan-tuan sekalian, bila pak mentua main rumah kita nak halau kucing tu. Betul tak? Jadi halau kucing berasa hati pak mentua. Pergi duk jauh lagi. Amboi kira main rumah orang. Pak mentua berasa tuan sekalian. Orang makan petai tu, pak mentua makan kulit petai. Boleh jenis macam tu. Duk lagu tu. Berasa. Jangan buat macam tu. Sebab apa? Pak mentua kita pun serupa kita. Sebab kita pun nanti akan jadi pak mentua. Betul tak betul? Bila kita jadi kita tahulah, aku dulu buat pak mentua aku lagu tu, lah ni menantu aku buat kat aku. Padan pun dengan muka kita. Wal-ayazubillah nah. Dan setengah daripada adab yang lazim di atas isterinya itu, hendaklah ia menuntut ia akan kesukaan suaminya itu, dan sekalian perbuatannya, perbuatan yang baiklah, bukan perbuatan tak baik, kan? Maknanya tuan-tuan sekalian, apa yang suami dia suka dia buat. Suami dia nak macam mana dia akan bagi kepada suami dia. Suami dia nak apa, pagi-pagi sebelum anak keluar pergi kerja, hang duk sayang aku dulu, okey bagi. Cerita dia isteri yang macam tu. Ni kira hantar kau telefon ni, Allah abang lupa nak gerak abang, dia kata saya sampai pejabat dah. Tu dia dapat bini jenis lagu tu, sakit kepala kita. Hang tak gerak aku nak pergi kerja. Abang saya lupa. Dia lupa kata suami dia duduk ada di rumah. Anaknya jenis macam tu tuan sekalian. Pasal apa? Pasal kita tak abang kepada dia, kita tak pesan apa-apa kepada dia. Dan jangan sekali-kali ia berbuat khianat atas suaminya akan hartanya. Jangan, harta suami jangan kita buat khianat. Dan hendaklah pula isteri itu sentiasa suci badannya dan juga kainnya, kerana menyediakan ia akan dirinya bagi suaminya manakala dikehendaki oleh suaminya, nescaya hadir ia padanya. Yang ni available lah, available. Suami ni pun kadang-kadang ada hari-hari dia ya, kan, kena hari dia minum kopi gajah gila ke apa ke kan, dia kena hari tu tuan-tuan. Orang start pakai starter, dia tolak mutu bunyi gitu ya, nak balik awal punya pasal. Balik pula bini pula buat tarik muka tak larat ke apa, jadi gajah sungguh dia ni. Jadi pandai-pandai tu saya tak mau duk hurai. Kesian kat tuan-tuan tak kira hurai pergi cari sungguh kopi gajah gila, mampu saya.
Dan jangan pula bangkit atas suaminya sebab elok rupanya atau sebab banyak hartanya. Jangan duk berasa diri ni hebat, kan? Walaupun dia ni daripada keluarga hebat, walaupun dia ada pangkat yang besar, walaupun suami dia pangkat kecil, tapi bila dia duduk di rumah dalam keluarga ni, suami hang tetap duduk atas walaupun hang adalah orang yang hebat. Jangan duk berasa macam tu. Ada orang tuan-tuan sekalian yang pituding jadi suami dia nak tegur pelik-pelik, dia kata, abang tahu tak kalau saya tak kutip abang, dia kata tak kutip abang, saya tak kutip abang pun tak rasa ni rumah besar macam ni. Oh, dia boh macam tu. Jangan macam tu tuan-tuan sekalian, jangan macam tu. Okey. Dan dia kata apa di sini lagi? Dia kata, dan jangan pula menghina-hinakan akan suaminya itu kerana fakir dan juga miskinnya. Jangan duk hina. Dia kata, abang dengan abang ni orang kampung, kalau saya tak buat main di sini abang pun tak tahu apa. Dia duk pergi hina macam tu. Tak mau, agama tak bagi tuan sekalian. Dan jangan sekali menyakiti akan suaminya pada suatu hal, sama ada perbuatan ataupun perkataan ataupun pada kelakuan. Jangan duk tunjuk benda yang tak elok kat suami tu. Walaupun isteri ni dah buat macam-macam tuan-tuan sekalian, bila dah suami ada, isteri ni buat macam-macam, kan, di rumah dia masak, lepas tu dia jaga anak-anak, dia sediakan apa-apa, dia persiapkan anak-anak, dia hantar anak-anak pergi sekolah, lepas tu dia pula dengan suami dia jaga elok-elok, tapi suami tak puas hati juga kat dia. Yang tu dia berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu aja, minta kepada Allah Taala, yang tu aja. Nak buat macam mana dah suami tak puas hati juga, abang nak macam mana lagi, saya dah abang semua dah kat abang, saya dah buat dah, saya dah jalan dah tanggungjawab, kan? Tapi benda macam tu tuan-tuan sekalian, dia dengan Allah lah, minta ke Allah Ta'ala lah, kan? Cerita dah. Maka jikalau adalah salah suatu daripada yang tersebut itu, nescaya celakalah perempuan yang demikian itu sehabis-habis celaka. Kalaulah dia pi buat yang kita sebut tadi ni, dia pi buat, maka yang dikata isteri itu dia akan mendapat celaka daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi akan menyesallah ia pada hari akhirat sehabis-habis selesai daripada segala perbuatan yang menyakiti akan suaminya di dalam dunia ini. Maka tiada jua satu faedah, kerana bukan ketika itu dan bukan pula pada waktunya. Tak ada faedah apa. Di akhirat dia akan jadi orang yang rugi tuan-tuan sekalian. Dan hendaklah berkhidmat ia, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Saya difahamkan masjid ni kita buat baca apa? Surah Al-Mulk kan? Surah Al-Mulk. Mai tuan-tuan, ambil lah siapa-siapa yang ada ni, tuan-tuan boleh ambil.